Pertama sekali adalah status vaksinasi. Tentunya ramai yang tanya bagaimanakah status vaksinasi guru, anggota kumpulan sokongan dan juga kaki tangan sokongan lain di sekolah. Setakat mana kadar vaksinasinya? Inilah data kadar vaksinasi yang terkini dalam kalangan guru, AKP dan juga kaki tangan sokongan. PPS ini adalah khidmat sokongan, ya. Dalam konteks sokongan ini, dalam konteks PPS, kita ada kaki tangan kebersihan, kita ada kaki tangan keselamatan dan kita ada juga kaki tangan dewan makan ataupun kantin sekolah. Apa yang kita tekankan bahawa dalam semua keadaan, semua mereka yang berada di sekolah pada satu-satu masa dalam ketiga-tiga kumpulan ini, mereka mesti telah divaksinkan. Dan kita telah keluarkan arahan kepada pengusaha-pengusaha khususnya dalam konteks kebersihan, keselamatan dan juga kantin atau dewan makan untuk memastikan semua pekerja mereka yang ingin ataupun yang akan berkhidmat dalam sekolah mestilah divaksinkan. Untuk guru-guru, saya dah jelaskan, guru-guru yang tidak divaksinkan tidak dibenar mengajar secara bersemuka dalam kelas, namun kita akan berikan tugasan untuk guru-guru ini dan pada masa yang sama untuk guru-guru yang tidak ingin divaksinkan ini, kita kena ingat ada dua kumpulan. Yang pertama memang masih belum terima vaksin atas sebab kesihatan yang dinasihatkan oleh doktor dan satu lagi adalah mereka yang memilih untuk tidak divaksinkan. Dan tindakan untuk mereka ini kita sedang berbincang dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam untuk melihat apakah tindakan yang selanjutnya. Buat masa ini kita pastikan guru-guru ini tidak akan mengajar secara bersemuka di dalam kelas. Apa yang kami ingin tekankan di sini bahawa apabila kita buka sekolah kelak, keseluruhan ekosistem di kalangan anak-anak kita ini pada umumnya telah divaksinkan. Untuk pemandu bas sekolah, untuk makluman saudara-saudari, pihak Kementerian Pendidikan telah mendapatkan senarai pengusaha bas sekolah daripada pihak Kementerian Pengangkutan menggunakan senarai itu dan duduk berbincang dengan CITF supaya pemandu bas sekolah dalam senarai kita divaksinkan. Namun begitu, ibu bapa perlu memberi perhatian dalam konteks mungkin pemandu yang membawa anak-anak mereka itu tidak berada dalam senarai yang diberikan pada pihak kami. Maka kami mohon pada ibu bapa untuk membuat pilihan dan tindakan yang sewajarnya. Yang kedua, kita pastikan bahawa jumlah murid dalam sekolah itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada sebelum ini dan jumlah murid dalam kelas itu hanyalah separuh. Maknanya kedudukan mereka akan lebih jauh daripada biasa dan insya-Allah dalam keadaan ini ianya merupakan satu usaha kami bagi memastikan risiko jangkitan itu dapat dikurangkan. Dalam konteks Delta varian atau varian Delta ini, antara pandangan yang diberikan oleh pakar-pakar di seluruh dunia adalah untuk memastikan setiap bilik itu mempunyai sistem pengudaraan yang baik. Maka di sekolah kita akan memberi penekanan kepada perkara ini dan kita telah maklumkan pada guru-guru dan juga pengetua dan guru besar untuk pastikan supaya sistem pengudaraan dalam bilik darjah itu dapat dipastikan berada pada tahap yang optimum. Maknanya kalau ada langsir-langsir yang menghalang pengudaraan dalam bilik darjah itu, kita boleh simpan dahulu langsir tersebut untuk satu tempoh sebelum kita boleh lihat apakah langkah yang selanjutnya. Jadi dalam konteks pengudaraan, kita ingin pastikan bahawa aliran udara dalam kelas itu berlangsung dengan baik untuk mengurangkan risiko jangkitan. Begitu juga penggunaan kipas di dalam kelas. Ini digalakkan sebagai sebahagian daripada usaha untuk memastikan pengaliran udara yang lebih baik. Pemakaian pelitup muka diwajibkan. Kalau nak pakai pelitup muka berganda, itu digalakkan. Umumnya, pemakaian pelitup muka itu diwajibkan. Untuk murid-murid dari keluarga atau latar belakang sosioekonomi yang rendah, murid-murid miskin, kita akan ikhtiarkan untuk kita bekalkan sedikit pelitup muka untuk mereka di sekolah. Maka kita akan
bekalkan pelitup muka pada guru-guru di sekolah untuk melihat apakah murid-murid ini memerlukan bantuan dan guru-guru akan memberikan pelitup muka untuk murid-murid yang memerlukan. InsyaAllah kita akan laksanakan usaha ini bagi membolehkan kita membantu anak-anak kita dari kumpulan yang memerlukan yang ingin datang ke sekolah tapi mungkin tidak mampu untuk menyediakan pelitup muka. Waktu rehat. Seperti mana sebelum ini, waktu rehat murid makan di dalam kelas di bawah pengawasan guru mereka. Namun begitu, untuk kelas yang menggunakan penghawa dingin, kelas yang pakai aircon ini, mereka perlu makan di luar di bawah pengawasan guru. Ya. Umumnya kita kekalkan SOP sedia ada untuk murid makan dalam kelas waktu rehat di bawah pengawasan guru. Ada dua perbincangan tentang perkara ini. Ada yang kata sebaiknya makan di luar. Ya betul, umumnya kita bersetuju makan di luar itu lebih baik kerana pengudaraannya lebih baik. Namun begitu, satu cabaran yang kita hadapi dalam konteks membenarkan untuk murid makan di luar kelas adalah pengawalan murid-murid ini. Sebab itu, di dalam kelas apabila mereka berada di meja, lebih mudah untuk kita kawal murid ini berbanding jika mereka dibenar makan di luar kelas. Setelah berbincang dengan Kementerian Kesihatan bahawa murid boleh terus kekal makan dalam kelas kecuali kelas yang menggunakan penghawa dingin.